Baik, kita boleh mula. Surah Surah Hud, mulai ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taku, maka jangan engkau jadi fi miryatin, dalam keraguan, mimma, daripada apa yang abudu ia sembah, haulai, oleh orang-orang ini, ma ya'buduna, tidak mereka sembah, kama, sebagaimana, ya'budu ia sembah, aba'uhum, oleh bapa-bapa mereka, min qablu, daripada dahulu, wa inna, dan bahawasanya kami, la muwaffuhum, sungguh yang menyempurnakan akan mereka, sungguh yang menyempurnakan akan mereka. Sungguh tu sebab sebelumnya ada inna, ya. Itu lam tu jadi mana? Sungguh. Nasibahum, akan bahagian mereka. Ghairu mankus, tidak dikurangi. Mankus tu isim maf'ul. Mankusun, maf'ulun. Kalau sewazan tu maknanya daripada sulasi. Daripada sulasi dia akan berwazan mankusun, maf'ulun. Sambung lagi ayat yang ke-110. Walaqad, dan demi sesungguhnya, ataina, telah kami berikan, Musa akan Musa, Al-kitaba, akan kitab, Fahtulifa, maka telah diperselisihkan ia. Maka telah diperselisihkan ia. Fihi, padanya. Walaulah, dan jikalau tidak, kalimatun, kalimah, sabaqat, telah terdahulu ia, min rabbika, daripada Tuhan engkau, laqudiya, nescaya telah diputuskan ia, bainahum, di antara mereka, wa innahum, dan bahawasanya mereka,
lafi sungguh dalam, syakin syak, minhu daripadanya, murib lagi ragu. Baik, sama semula daripada ayat 109. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i. Maka jangan engkau jadi dalam keraguan daripada apa yang ia sembah oleh orang-orang ini. Engkau di situ merujuk kepada Nabi SAW. Artinya Allah memberitahukan kepada Rasulnya, yaitu Nabi SAW, bahawa jangan ragu. Apa yang mereka sembah itu selain Allah Ta'ala, bakal Allah akan azab mereka. Itu maknanya Allah memberitahu kepada Rasulnya, pedulikan mereka. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Tiada mereka sembah melainkan sebagaimana ia sembah oleh bapa-bapa mereka daripada dahulu. Macam mana moyang-moyang mereka adatnya menyembah berhala, keturunan mereka atau generasi yang bawah mengikutlah, taklidlah kepada moyang-moyang mereka, dengan menyembah berhala, dengan tidak ada pengetahuan dan tidak ada kitab yang menerangkan. Ikut macam Nabi SAW ikutan kita, tapi ada kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran. Jadi situ jelas kita bukan taklid, tetapi kita mengikut keterangan atau kitab yang menerangkan. Ini tidak, mereka ni taklid terus. Kadang yang dah bijak pandai pun tak boleh nak berfikir, menganggap bahawa berhala-berhala itu ada kuasa. Sebenarnya otak mereka sudah dikudai oleh syaitan. Jadi bila dikudai atau dikuasai, maka dah tak nampak jalan untuk mengesahkan Allah. Wa inna, kata Allah Ta'ala lagi, wa inna, dan bahawasanya kami, la muwaffuhum, sungguh yang menyempurnakan mereka nasibahum, akan bahagian mereka, ghairu mankus, tidak dikurangi. Allah lah akan menyempurnakan bahagian mereka, yaitu azab buat mereka yang tidak akan dikurangi sedikit pun. Itu dikatakan ghairu mankus, maknanya tamaman, sempurna. Walaqad atayna Musal kitab, dan demi sungguhnya telah kami datangkan kepada Musa akan kitab. Allah telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, tulifa, maka telah diperselisihkan ia fihi padanya. Musa bawa kitab pun diperselisihkan atau didustakan, sebagaimana juga Al-Quran didatangkan kepada Rasul, didustakan oleh kaum musyrikin. Ukhtulifa tu bentuk majhul, Jadi kerana dia ada fa tu, jadi bunyinya tulifa. Kalau kita pecahkan, tulifa, tulifa, Jadi tulifa tu majhul. Untuk rubai 5 huruf, mati majhul. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika, dan jikalau tidak kalimah telah terdahulu ia daripada Tuhan engkau, laku dia bainahum, nescaya telah diputuskan ia di antara mereka. Apa kalimah Tuhan? Kalimah Tuhan ialah kalimah mentakhirkan azab. Jadi untuk umat Muhammad ini, Allah takhirkan atau lewatkan azab. Di antaranya,
di dunia, ya, di antaranya memang di akhirat. Ya. Nah, jadi terkadang ya di dunia tidak terkena, tapi tak lari di akhirat. Tapi Rasul-Rasul dulu kena ingat, Rasul-Rasul dulu umatnya, ya, kalau mereka ya berpaling mendustakan Rasul-Rasulnya, ya, maka turun azab itu tidak ditangguh-tangguh. Ya, paling cepat ada cepat 3 hari. Ya, 3 hari. Itu paling cepat. Paling lambat kadang seminggu. Tapi turun, tetap turun. Zaman Rasul-Rasul dulu. Tapi kepada umat Muhammad, dia ditakhirkan, dilewatkan. Ini dikatakan kalimatun sabaqat min rabbika. Ya, kalimah telah terdahulu ya daripada Tuhan engkau. Itu makna kalimah, ditakhirkan azab. Ya, sebab itu kadang umat Muhammad ni ada yang melampau-lampau. Ya. Tapi ya mereka okey ya. Mereka pijak-pijak Quran, okey ya. Ya. Mereka caci maki Nabi, ya, hidup okey ya. Ya. Jadi ya kita kena ingat kalimah ini atau ayat ini. Ya. Bukan Allah tidak azab mereka. Allah azab. Ya, terkadang dinampakkan, terkadang dinampakkan di dunia. Terkadang ya, mereka menerima ya, sempurna di akhirat. Macam tu ya. Kadang tengok macam ya ditakhirkan, contoh macam macam contoh Kamal Atatürk contohnya ya. Kalau kita baca kisah dia, ya, waktu hidupnya ya hebat. Walaupun dia memang tak senang dengan Islam, dan mereka mau buat Islam sendiri, cara moden, ya, cara Islam cara dia. Ya. Jadi ya, tak apa-apa, okey ya. Tapi bila dia mati, ya, kita lihat macam mana azab. Takhir tu mana takhir tu? Allah takhirkan atau lewatkan. Bila nak mati, tengok macam mana sukarnya. Ya, dia nak mati. Macam itulah azabnya. Belum mati lagi. Ya, tapi terazab ketika akhir-akhirnya. Itu dikatakan ditakhirkan. Ya, kepada umat Muhammad. Ya. Ada setengahnya kita nampak macam bayar cash pun ada. Ya. Bayar tunai. Macam di antaranya yang kita lihat, ya, mereka mencaci-caci ya tentang orang-orang Islam, ya, baling-baling batu macam budak-budak sekolah, baling-baling batu, ya, pusing-pusing dekat Kaabah, ya, macam budak-budak bermain-main, ya. Jadi di ya, cerca, ya. Tapi ya akhirnya ya dia keadaannya mati macam seolah-olah tak tercabut-cabut nyawanya, ya. Sepanjang-panjang macam tak tercabut nyawanya. Jadi ya kadang ada juga yang kes-kes macam tu, ya. Maknanya dapat dilihat akhirnya. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, dengan apa yang mereka kerjakan. Silap. Belum lagi. Wa innahu, dan bahawasanya mereka lafi syakin minhu murid. Dan bahawasanya mereka sungguh dalam syak daripadanya lagi ragu. Ya. Jadi murid dengan syakin ni sebenarnya ya satu makna yang sama, tapi kita nak menerjemahkan dengan makna dua-dua ragu. Dia tak cantik lah. Jadi kita gunakanlah bahasa Arab tu syak, ya. Syak kita dengan terjemah syak juga. Sebab kenapa? Sebab kita juga ya menggunakan bahasa Arabnya syak ni. Ya, aku syak lah dengan dia ni. Jadi artinya kita pun menggunakan bahasa itu, ya.
Artinya kita jadikan makna yang berbeza supaya lebih indah ya bunyinya. Jadi bahawasanya mereka sungguh dalam syak daripadanya lagi ragu ya. Jadi cara terjemah macam tu lagi indahlah daripada kita meletakkan dua-dua makna ragu. Sungguh dalam keraguan daripadanya dan lagi ragu. Tak cantik bahasa macam tu ya. Apa yang dimaksudkan dalam sini ya? Maknanya ya, mereka meragui tentang ya azab Allah ya. Dalam syak daripadanya lagi ragu. Maknanya ya apa yang dijanjikan oleh rasul-rasul itu semuanya sesuatu yang diragui. Contoh hari kiamat, pembalasan, kehidupan semula, adanya syurga neraka ya. Semua itu ya diragui oleh mereka. Baik, sama lagi ayat yang ke-111 ya, surah Hud. Masih surah Hud lagi, ayat 111. Wa inna ya, dan ya bahawasanya kullan masing-masing lama sungguh jadi kita nak letakkan ma itu ya dengan makna sungguh apa yang, jadi macam di situ bahasa dia ya tak kena ya. Jadi kita letakkan lama itu dengan makna sungguh ya. Nanti ya dia ada lam dua kali ni jap. Wa inna kullan lamma ada lam lagi la yuwaffiyanna. Macam mana nak terjemah tu? Jadi kita boleh terjemahkan begini. Ulang balik ya. Wa inna dan bahawasanya kullan masing-masing lama adalah boleh macam tu. Lama adalah yuwaffiyannahum, lam tu bermakna sungguh. Baru cantik bahasa dia. Lama adalah la yuwaffiyannahum, sungguh ia mesti sempurnakan akan mereka. Sungguh ia mesti sempurnakan akan mereka. Rabbuka, oleh Tuhan engkau. A'malahum, akan amal-amal mereka. Innahu, sesungguhnya dia, bima, dengan apa yang, ya'maluna, mereka kerjakan. Khabir, amat mengetahui perkhabaran. Setengah terjemah kadang diletak khabir ni dengan amat mengetahui. Jadi macam mana nak bezakan dengan alim? Alim pun amat mengetahui, khabir amat mengetahui. Ya, cuba bezakanlah sedikit. Ya, sebab khabir ni daripada khabar, cerita. Ya, alim daripada makna mengetahui. Jadi bezakanlah sikit. Jadi kita terjemahkan khabir ni amat mengetahui perkhabaran. Barulah ya tidak sama dengan perkataan alim. Kalau ada dua perkataan alimun, khabirun, macam nak terjemah? Amat mengetahui. Kan tak cantik, tak kena. Sebab itu ingatkan khabir daripada khabar ya. Perkhabaran. Baik, sama lagi ayat seterusnya iaitu ayat 112. Fastaqim, maka berlaku luruslah
oleh engkau. Maka berlaku luruslah oleh engkau. Kama sebagaimana umirta telah diperintahkan engkau. Waman dan barang siapa taba telah bertaubat ia. Maka bersama engkau wala tadghaw, maka jangan kamu melampaui batas. Innahu sesungguhnya dia, bima dengan apa yang ta'maluna kamu kerjakan, basir amat melihat. Semak semula. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Dan bahawasanya adalah sungguh ia mesti sempurnakan akan mereka oleh Tuhan engkau akan amal-amal mereka. Siapa yang menyempurnakan, yang mengadili, ialah Allah. Allah yang membalas. Ya. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya dia iaitu Allah, dengan apa yang mereka kerjakan amat mengetahui perkhabaran. Allah yang mengetahui segala berita. Allah tahu. Ya. Terkadang ya, ada terkilas dalam hati ya, yang Allah tidak tahu. Sebenarnya silap. Ya, Allah yang mengetahui segala berita. Fastaqim, maka berlaku luruslah oleh engkau. Berlaku lurus ini adalah berlaku lurus dalam beramal. Ia mengikut perintah-perintah Allah. Iaitu amalan tadi adalah ya, mengikut apa yang Allah perintahkan. Jadi di sini istaqim ini ya ditujukan kepada dhamir engkau, iaitu Nabi. Allah mengatakan supaya Nabi berlaku lurus ya dalam ya ibadat, dalam beramal, kama umirtah, sebagaimana telah diperintahkan engkau. Macam mana Allah perintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang yang telah bertobat ia bersama engkau. Ya, kepada mereka yang bertobat, yang mana yang beriman ya. Taubat ni maksudnya yang taubat beriman kepada Nabi. Ya, wala tadghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat ya. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dua ayat ini, ayat 111 dengan 112, itu tengok ujung ya. Ujungnya khabir ya, kemudian yang ayat 112 basir. Jadi kena ingat ya, di sini dia menjadi khobar kepada perkataan atau huruf inna. Inna ni ada khobar, ada isim, ada khobar. Jadi ya, biasa dia akan diletakkan cara kalimah macam tu. Innahu, ya sesungguhnya dia, bima ya'maluna khabir, ayat 111. Sesungguhnya dia tu menjadi isim inna. Ya, kemudian khabir itu menjadi khabar inna. Kalau kita pahami ya, innahu khabirun, macam tu. Sesungguhnya dia iaitu Allah amat mengetahui perkhabaran bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Sama dengan ayat 112. Innahu, hu itu menjadi khabar, menjadi apa? Isim inna. Basir itu menjadi khabar inna. Jadi innahu basirun bima ta'malun, dia punya makna. Makna ya. Ya, kita tak boleh
tukar kalimat tu jadi macam tu, tak boleh. Tapi maknanya kita boleh ubah macam tu. Mengikut nahu. Sesungguhnya dia ni Allah, basir, amat melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Kenapa basir ni diletakkan akhir ayat? Sebab dia diselangi oleh huruf jar. Bima tu huruf jar, bi tu. Bima tak maluna. Jadi dalam undang-undang nahu, huruf jar ni mengambil tempat dulu daripada khobar. Tapi dalam makna innahu basirun bima ta'malun. Dalam tulisan Arabnya innahu bima ta'maluna basir, mengikut nahwu, ya. Baik, kita sambung lagi ayat seterusnya. Wala tarkanu, dan jangan kamu cenderung ilal ladzina, kepada orang-orang yang zalamu, telah zalim mereka. Fatamassakum, maka ia menyentuh akan mereka. Maka ia menyentuh akan kamu. Maka ia menyentuh akan kamu anar, oleh api neraka. Wa ma lakum, dan tiada bagi kamu min dunillah, daripada selain Allah, min, daripada, aulia, penolong-penolong. Suma, kemudian, la tunsorun, tidak kamu ditolong. Atau majhul tunsorun. Ayat 114. Wa aqim, dan dirikanlah oleh engkau as-salata, akan solat. Akan solat. Torofayi, dua sudut. Atau bracket bahagian. An-nahar, siang. Wa zulfatan, dan sebahagian minal lail, daripada malam. Innal hasanati, sesungguhnya beberapa kebaikan, yuzhibna, mereka menghilangkan, as-sayiat, akan beberapa keburukan. Zalika, itu, zikra, peringatan, lizakirin, bagi orang-orang yang ingat. Ayat 115. Wasbir, dan bersabarlah oleh engkau. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yudi'u, tidak ia sia-siakan, ajra, akan ganjaran, al-muhsinin,
orang-orang yang buat baik. Baik, saya masuk mula ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan jangan kamu cenderung, ayat 113 saya ulang balik. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang telah zalim mereka. Orang-orang yang zalim ini zalim dalam akidah, yang mana mereka mempersekutukan Allah. Dia tidak mau mengesakan dan bertuhankan Allah. Dia bertuhankan tapi dia sekutukan. Ya, mereka ini fatamassakumun nar, maka ia menyentuh akan kamu oleh api neraka. Kalau kamu cenderung juga kepada mereka, kamu akan masuk neraka juga sama dengan mereka. Wa ma lakum min dunillahi min auliya, ya, dan tiada bagi kamu daripada selain Allah daripada penolong-penolong. Summa la tunsarun, kemudian la tunsarun, kemudian tidak kamu ditolong. Jadi janganlah harapkan perlindungan atau pertolongan. Tak ada siapa yang akan, tak ada siapa yang boleh tolong bila kamu terjerumus ke dalam neraka Allah. Tak ada aulia. Aulia ni boleh dikatakan penolong ataupun pelindung. Tunsarun, tak ada siapa yang boleh tolong lagi. Wa aqimis solat tarafayn nahar, dan dirikanlah oleh engkau akan solat di dua sudut siang. Wa zulfatan minal lail, dan sebagian daripada malam. Ayat ini adalah dalil solat 5 waktu kalau nak tahu. Solat 5 waktu. Terkadang kita dengar orang ahli Quran, dia dikata dia ahli Quran. Dia tak ikut hadis, dia golongan Quran. Hadis, tafsiran hadis, cerita hadis tak payahlah cerita dengan dia tak nak hadis. Dia golongan dia adalah golongan Quran. Golongan Quran ini yang tidak berkendakkan tafsiran hadis, dia ini menterjemahkan sembahyang solat itu hanya ada 3 waktu saja. 2 bahagian siang, 2 kali saja pada siang hari, kemudian malam sekali. Jadi ada 3 waktu saja tafsiran mereka. Jangan kita terperosok kepada golongan ini. Kalau dah terperosok tu, taubatlah, kembalilah. Sebab kita tidak boleh berpegang hanya kepada Al-Quran saja tanpa adanya hadis. Sebab hadis itu adalah penafsiran dia. Baik, macam mana tafsiran dia? Wa aqimis solata tarafayn nahar, dan dirikanlah oleh engkau akan solat di 2 sudut siang. Siang ini ada 2 sudut, dua sudut atau 2 bahagian. Pertama ialah subuh. Subuh itu dah siang bermaknanya, subuh. Kemudian satu bahagian lagi, satu sudut lagi, zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Sebab zuhur tu dah gelincir, asar juga dah gelincir. Subuh tu nak menunjukkan datangnya siang. Jadi itu dikatakan 2 bahagian siang. Mana subuh satu bahagian, zuhur dan asar satu bahagian. Jadi ada 3 waktu di situ. Wa zulfatan minal lail, dan sebahagian daripada malam. Maknanya maghrib dan isyak. Jadi kena faham bahasa Quran ni. Jadi 2 bahagian, satu bahagian daripada malam, maknanya maghrib dan isyak. Itu dikatakan oleh hadis Imam Muslim, menerangkan solat isyak itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Sebab dalam
Quran menerangkan zulfatan minal lail. Sebahagian daripada malam, bukan seluruh malam tu isyak. Ya. Buat isyak pukul 4 pagi. Pukul isyak pukul 4 pagi. Ya. Jadi tak boleh macam tu. Jadi kita isyak ni ya lambat-lambat, paling lambat pun kalau boleh sampai tengah malam. Ya. Jadi ya jangan lebih daripada tengah malam. Tapi kalau dah terlelap, tertidur, penat dan sebagainya, ya selagi belum subuh, solatlah isyak. Macam tu, ya. Tapi bukan berlaku selalu, ya, atau dijadikan sebagai tabiat. Kita subuhnya pukul 4 pagi. Subuhnya, isyaknya pukul 4 pagi. Ya. Jangan buat macam tu. Ya. Fahami ayat ni. Zulfatan, sebahagian, bukan seluruh malam. Sebahagian minal lail, daripada malam. Jadi dalam ayat ni, ya, genaplah solat 5 waktu. Subuh, satu bahagian. Zuhur asar, satu bahagian siang. Kemudian malam, maghrib dan isyak. Ya. Jadi cukuplah, ya, 5 waktu. Ya. Innal hasanati yuzhibna sayiat. Sesungguhnya beberapa kebaikan, ya, mereka menghilangkan akan beberapa keburukan. Jadi tafsiran Nabi ni, solat 5 waktu ni bukan belum sunat lagi, ya. Yang sunat-sunat tu lagi besarlah fadilat dia. Ya, kalau kita tambah dengan rawatib dia, ya. Tapi untuk solat 5 waktu saja Nabi kata, ya, dengan ayat ini Nabi menerangkan bahawa bagaimana kalau seandainya di depan rumahmu ada sebatang sungai dan, ya, kamu mandi satu hari 5 kali, ada tak meninggalkan daki di badanmu? Jawab para sahabat, tidak. Begitulah solat 5 waktu, ia dapat menghilangkan beberapa kesalahan atau keburukan. Itu fadilat solat 5 waktu, menggugurkan atau menghilangkan banyak kesalahan. Macam ibarat orang mandi 5 kali, tak ada tinggal daki di badannya. Macam tu, ya. Zalika zikra lizakirin, itu peringatan bagi orang-orang yang ingat, ya. Peringatan untuk orang yang ingat, ya. Bila kita ingat ni, jadikan ia pengajaran. Wasbir, dan bersabarlah oleh engkau. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sungguh Allah tidak ia sia-siakan akan ganjaran orang-orang yang buat baik. Kenapa tiba-tiba ada perkataan sabar? Sebab kita solat ni juga, ya. Kalau zaman Nabi sentiasa diganggu oleh orang-orang kafir. Nak sujud depan Kaabah pun nak dipijak di tengkuk Nabi, ya. Bayangkanlah, ini kita dalam keadaan selesa pun kadang kita tak tunaikan solat. Ya, perhatikanlah kadang bila dengar ada orang yang pergi, ya, berjalan musafir. Ada satu cerita, ya, ini cerita benar. Ya, dia pergi dekat Rusia. Ya, kat sana, ya, adalah satu mall, ya, dan dia belum solat lagi. Dia pergilah satu jurusan yang kosong, ya, dia solat, isterinya solat, dia ditunggu, ya. Kemudian, ya, tengah solat ni dihalau, ya, dimarah dan sebagainya. Berhentilah daripada solat tu, ya. Kemudian halau sampai keluar pintu. Tengok susahnya, ya, kita nak solat tu, ya, bukan nak buat kerosakan, nak solat je, tumpang solat di penjuru sikit je situ, ya, dihalau. Jadi, ya, ini cerita benar. Jadi kalau hal-hal yang macam ini, ya, hendaklah, ya, kita ingat bahawa, ya, kita cukup selesa kat sini. Itu pun perlukan kepada kesabaran, ya. Baik, ya, kita tandakan dulu sampai ayat 115 ni. Nanti kita sambung lagi dan kita teruskan dengan satu pelajaran kita, iaitu pelajaran sorof, ya. Kita tengok semakan pelajaran sorof kita sampai bilangan berapa hari itu. Buat semakan. Cuba tengok bilangan berapa kita punya latihan. 3, 2.
Okey. 32 Tasriful afif. Ya, tasriful afif min babi, ya, min babi fa'ala yufa'ilu. Daripada bab fa'ala yufa'ilu lagi. Ya, misal dia ya dengan makna menyesatkan. Ya, perkataannya rawa. Rawa yurawwi tarwiyatan. Rawin la turawwin. Rawi la turawwi. Murawwin. Ni tiga-tiga tak ada huruf mu'tal ya. Daripada amar, nahi, isim fa'il. Ya, tidak ada huruf mu'tal dia. Hilang huruf mu'talnya. Rawi la turawwi, murawwin. Tak ada huruf ya tu tak ada lagi. Murawwan ada. Timbul balik. Isim maf'ul. Makan zaman, murawwan sama. Madi majul ruwiya, mudhari majul yuwa. Ya, yuwa. Itu makna menyesatkan, ya. Baik, tamrin dia, ya. Ada 7 tamrin. Nawwa. Nawwa makna menyempurnakan. Ya. Nawwa mudhari'nya yunawwi. Masdar tanwiyatan. Amar nawwi, nahi la tunawwi. Ya, isim fa'il munawwin. Isim maf'ul munawwan. Makan zaman munawwan. Ya, madi majhul nuwiya, mudhari majhul yunwa, ya. Okey, nombor okey. Ruwiya yurawwa, macam tu. Okey, betul tu. Maknanya contoh ni sudah silap. Ada sabdu ya. Betul kan Pak Betulan? Betul. Terima kasih. Dia ikut mudhari' ma'rufnya. Mudhari' ma'rufnya yurawwi. Nampak tak ada sabdu? Yurawwi patutnya yurawwa. Ya. Betul kan? Betul tu. Dia punya contoh tu ada kesilapan. Betul kan ya? Yurawwa ada sabdu. Sabdu itu nak menunjukkan dia rubai, tapi tak ada kat sini jadi sulasi pula dia. Yurawwa ada sabdu ya. Kemudian baris ghin tu bariskan atas. Dah betul kan dah? Yurawwa ya. Okey. Betul. Terima kasih kena tak perasan tu. Dia mesti ada sabdu sebab sabdu tu nak menunjukkan rubai. Ya. Kalau tak nanti dia jadi sulasi balik. Ya. Okey. Sekarang ni kalau nawwa jadi apa? Yunawwa. Jadi ada sabdu yunawwa. Okey. Yunawwa. Nombor 2. Meratakan. Buat madi mudhari' masdar. Ya, sawwa yusawwi taswiyatan masdarnya. Amar nahi. La tusawwi. Sawwi la tusawwi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman. Musawwan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul.
Suwiya yusawwa. Dia sambung ya. Yusawwa. Okey, nombor 3. Hawa dengan makna memanggang. Ya, dengan makna memanggang. Baik. Ya. Buat madi mudhari masdar. Hawa yuhawwi. Ya, hawa yuhawwi tahwiyatan. Amar nahi. Hawi la tuhawi. Isim fa'il, isim maf'ul. Muhawwin, muhawwan. Makan zaman. Muhawwan, muhawwan. Madi majhul, mudhari majhul. Yuhawwa. Ada sabdu ya? Yuhawwa. Okey, nombor 4 dengan makna menguatkan. Ya, selalu kita sebut qawi kan kuat kan. Ini rubai dia. Qawwa. Okay. Madi mudhari masdar. Takwiyatan. Qawwa yuqawi takwiyatan. Amar nahi isim fa'il, isim maf'ul. Ya, makan zaman madi majhul mudhari majhul. Ya. Mukawwan, kuya, yukawwa. Okey, nombor 5 dengan makna memayahkan. Lawa, memayahkan. Cuba buat madi mudhari masdar. Talwiyatan. Okey, amar nahi isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Makan zaman madi majhul mudhari majhul. Yulawwa. Yulawwa ya. Baik, nombor 6 dengan makna bergemuruh. Bergemuruh. Ya, dawwa. Dawwa buat madi mudhari masdar. Ya, dawwa yudawi tadwiyatan. Amar nahi isim fa'il, isim maf'ul. Okey, makan zaman madi majhul mudhari majhul. Yudawa. Okey, nombor 7 dengan makna menyiram. Menyiram. Rawwa. Madi mudhari masdar. Tarwiyatan. Tarwiyatan. Amar nahi isim fa'il, isim maf'ul. Murawwin, murawwan. Okey, makan zaman. Madi majhul mudhari majhul. Ya, ruya yurawwa. Ini bab yang kita belajar ialah bab lafif. Yang mana kita nampak di sini ya, fi'il madinya mempunyai 2 huruf mu'tal. Ya, contohnya nawa. Nawa hanya huruf nun itu sahih. Ya, yang waw tu mu'tal.
ya tu pun mu'tal. Ya. Nah dikira ya. Perkataan ya mu'tal ini kalau 3 huruf hilang. Ya, kadang tinggallah satu. Dia hilang tinggal satu, tapi untuk rubai ya dia masih ada tinggal huruf mu'tal dia satu. Ya. Ada tinggal satu. Contohnya perkataan nawa, kalau amarnya nawi, masih ada waw lagi. Ya tu yang hilang. Tapi kalau 3 huruf ya terus hilang. Hilang tinggal huruf yang asal, yaitu contohnya waqo, waqafiyah. Bila fi'il amar huruf 3 huruf tu waqo jadi ki saja. Qaf bawah ki. Ya, wa pangkal hilang, ya akhir hilang, ya. Tinggallah huruf qaf saja jadi bunyi ki, qaf bawah ki. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa tu dan ki tu fi'il amar, peliharalah oleh engkau. Na tu domir, akan kami, wa qina. Ya, dan peliharalah oleh engkau akan kami, macam tu. Ya. Baik, saya nakkan satu makna untuk mengikut wazan ya. Makna ikut wazan. Kita ambil daripada makna nombor 1 tadi. Menyempurnakan. Kalau madi apa? Mudhari. Ia menyempurnakan. Masdar. Penyempurnaan. Amar. Amar, sempurnakanlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau menyempurnakan. Kalau isim fa'il, yang menyempurnakan. Isim maf'ul, yang disempurnakan. Makan, tempat menyempurnakan. Zaman, masa menyempurnakan. Ya. Madi majhul, telah disempurnakan ia. Mudhari majhul, ia disempurnakan. Ya. Okey, ya. Sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan lanjutan pelajaran sarf ini lah tamrin yang ke-33. Ini saya hantar dalam grup, boleh tengok sendiri, iaitu bab multawi. Ya, apa yang disebut multawi? Kalau lafif, dua akhir itu mu'tal. Ya, kalau multawi ini melipat, maknanya awal mu'tal, akhir pun mu'tal. Ya, itu maknanya multawi. Dililit. Jadi yang pangkalnya mu'tal, yang akhir mu'tal, yang sahih tengahnya. Ya. Macam tu. Itu dikatakan multawi dalam istilah pelajaran saraf ni. Ya. Ada misal, ada lafif, ada multawi, ada nakis. Itu kena biasakan kalimat-kalimat tu. Ya. Misal, ya, multawi, ya, lafif, multawi, ya. Nakis, ya, atau kena biasakan. Jadi sekarang yang kita belajar tadi lafif, akan datang multawi namanya. Ya. Boleh tengok dalam grup. Saya dah hantar ke situ. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari pelajaran kita, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy